Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat di atas talian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana Dia dengan limpah kurnianya dan dengan rahmatnya, dengan belas kasihannya, masih lagi berikan kepada kita nikmat dapat terus bernafas di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan ini adalah nikmat yang begitu besar daripadanya. Di samping itu juga Allah Ta'ala telah menjadikan kita atau menggolongkan kita daripada kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muslim. Maka itu ialah merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, malam ni kita sambung berkenaan dengan hikmah-hikmah atau rahsia-rahsia di sebalik perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para ummahatul mukminin ataupun dengan para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hikmah tersebut merupakan perkara yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya melalui asbab perkahwinan itu akan zahirnya perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Taala dalam menegakkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung yang minggu lepas punya. Minggu lepas dah diceritakan beberapa hikmah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkahwin dengan beberapa orang isteri, dan kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, yang merupakan bekas isteri kepada anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membatalkan ataupun untuk memansuhkan hukum hakam anak angkat. Itu antara hikmah dia yang kita baca minggu lepas. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan hanya dengan perkataan, kerana dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan adalah lebih berkesan berbanding dakwah bil qaul, iaitu dakwah dengan hanya perkataan atau dakwah dengan hanya ucapan. Baik, itu kita dah baca minggu lepas. Sekarang ni kita sambung lagi berkenaan dengan hikmah perkahwinan tersebut. Okey, kita sambung cara pergaulan. Baik, cara pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para ummul mukminin itu sangat baik dan mulia. Mereka juga diletakkan berada pada darjat yang tertinggi dari segi kemuliaan, sikap berpada dengan apa yang ada, kesabaran, rendah diri dan berkhidmat, serta menunaikan tanggungjawab rumah tangga. Padahal
Rasulullah SAW sendiri berada dalam situasi kehidupan yang agak susah, di mana jika hal itu terjadi kepada orang lain, tentunya mereka tidak terdaya untuk memikulnya. Iaitu Rasulullah SAW berkahwin dengan isteri-isteri baginda SAW. Dalam setiap sudut kehidupan, maknanya seorang demi seorang isteri-isteri Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan dan kalau kita hayati, maka kita akan dapati para isteri Rasulullah SAW ialah wanita-wanita yang istimewa, yang Allah Ta'ala anugerahkan mereka dengan sifat sabar yang begitu tinggi dan tawaduk, dan juga mereka orang yang paling bertanggungjawab, dan mereka ialah juga orang yang mana menunaikan hak-hak rumah tangga dengan Rasulullah SAW. Walaupun kehidupan Rasulullah SAW ialah kehidupan yang mana, kalau kita katakan makna kehidupan yang susah, baginda SAW hidup begitu sederhana. Kalau bagi kita zaman sekarang ni ialah kehidupan yang begitu sempit. Tetapi ada hikmahnya yang disusun oleh Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW. Kalaulah perkara itu berlaku pada wanita lain, maka pasti mereka tak akan dapat tahan. Mereka pasti tak tahan. Tetapi para isteri Rasulullah SAW ini yang disusun oleh Allah Ta'ala untuk menjadi isteri Rasulullah SAW, mereka boleh tahan. Jadi apa tujuannya? Iaitu supaya wanita seluruh dunia sampai ke hari kiamat daripada kalangan umat Rasulullah SAW, kalau mereka nak mencontohi mana-mana wanita, mana-mana kehidupan sebagai isteri, maka contohilah para ummahatul mukminin, para isteri Rasulullah SAW. Baik, tengok Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, beliau berkata, setakat yang kami tahu, Rasulullah SAW tidak pernah melihat roti yang dibuat daripada tepung halus, sehinggalah baginda SAW bertemu Allah Ta'ala, iaitu baginda SAW wafat. Maksudnya Nabi SAW tak pernah makan roti, daripada tepung yang halus, tepung yang betul-betul kualiti baiknya. Nabi SAW biasa makan roti kasar, roti yang keras, makna tepung dia bukan daripada kualiti yang tinggi. Zaman sekarang ni lagilah dah begitu maju. Zaman sekarang ni kita kalau makan roti, kita nak makan roti yang begitu lembut, roti yang begitu putih kan. Tapi kalau kita makan roti keras, tak mampu nak makan. Tapi Nabi SAW seumur hidup baginda, sampailah baginda SAW wafat, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bagi tahu, baginda tak pernah jumpa roti yang diperbuat daripada tepung yang baik, tepung kualiti tinggi, tepung yang halus, baik. Dan tidak pernah baginda SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri daging kambing yang dipanggang. Nabi SAW tak lihat daging kambing yang dipanggang. Ini maksudnya yang Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bagi tahu ni, macam berkenaan dengan daging kambing panggang ini, maksudnya kebiasaan Rasulullah SAW. Hakikatnya ini mungkin pada pengetahuan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau kata Nabi tak pernah tengok makan daging kambing panggang. Tapi sebenarnya ada berlaku Nabi SAW juga ada makan daging kambing panggang, tetapi sangat jarang, sangat-sangat jarang, sangat-sangat sukar ditemui Rasulullah SAW selalu makan daging kambing yang dipanggang. Baginda ada makan daging kambing, baginda juga ada makan daging kambing panggang, tapi boleh dikira. Berbanding dengan kita, kita kadang sebulan sekali, kadang Nabi SAW mungkin dalam hadis bagi tahu, Nabi SAW biasanya bila baginda makan special, orang kata makanan baginda SAW yang agak istimewa ialah selalunya bila ada jemputan makan. Kadang-kadang ada sahabat radhiyallahu anhu yang pelawa Nabi SAW jemput baginda SAW untuk datang rumah beliau untuk menjamu baginda SAW makan, atau datang ke kebun beliau. Maka waktu itulah barulah baginda SAW makan makanan yang agak istimewa, yang agak mahal. Tapi biasanya Nabi SAW sini makan kurma atau roti, kadang kurma, kadang tak ada roti, kadang minum air kosong. Itulah makanan Rasulullah SAW. Baik.
Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pernah kami menanti 3 kali pertukaran anak bulan selama 2 bulan. 3 kali pertukaran anak bulan selama 2 bulan. Sedangkan di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinyalakan api dapur. Lalu Urwah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ni anak saudara Sayyidatina Aisyah. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, adik pada Sayyidina Abdullah bin Zubair, ni makcik beliau. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni makcik beliau. Jadi Urwah bin Zubair ni ialah perawi hadis. Lalu Urwah rahmatullah alaih, Urwah bin Zubair radhiyallahu taala rahimahullah taala, sebab beliau ni ya tabi'i, boleh juga baca rahimahullah ataupun radhiyallahu anhu. Jadi Urwah rahimahullah bertanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jadi apa yang kamu semua makan? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, al-aswadan, iaitu buah kurma dan air sejuk. Jadi berita-berita dilaporkan berkenaan dengan kesusahan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak. Jadi ini antara ceritanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, cerita pengalaman beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata bahawa kadang pernah berlaku sampai tahap 3 anak bulan dah timbul. Maknanya 1 anak bulan, lepas tu datang, lepas tu hilang, lepas tu datang anak bulan kedua, dan datang anak bulan ketiga. Maknanya 2 bulan berturut-turut. Maknanya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tak dinyalakan api dapur. Maknanya tak masak langsung. Tak masak ialah bukan kerana tak nak masak, tetapi kerana tak ada makanan. Dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinyalakan api dapur ialah kerana tak masak. Kerana apa? Tak ada makanan. Tak ada makanan. Jadi bila dengar hadis ni, maka Urwah bin Zubair terkejut. Tanya, habis tu apa yang makcik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dalam tempoh sampai 2 bulan lebih tu? Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, kami hanya makan 2 benda. Maknanya makan dan minum 2. Apa dia? Minum air sejuk, makan kurma. Al-aswadan. Kami hanya makan kurma, minum air sejuk. Itulah dalam tempoh 2 bulan. Langsung tak ada makanan. Mana pernah berlaku keadaan begitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan ni kalau berlaku pada wanita lain, mungkin mereka tak tahan. Keadaan ni kalau berlaku pada wanita lain, mungkin mereka tak tahan. Jadi mereka akan minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya cerai kalau berlaku pada wanita lain. Jadi walaupun dalam suasana kehidupan yang agak sempit, namun para isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengambil sikap yang menyebabkan mereka dicela. Kecuali sekali sahaja. Itu pun berdasarkan kepada naluri manusia biasa dan sebagai sebab untuk mensyariatkan hukum hakam. Jadi isteri-isteri Rasulullah SAW tak pernah merungut ataupun mereka kita terkomplain, ataupun mereka pergi bentak Nabi SAW, kenapa ni hidup susah sangat. Tak pernah berlaku. Hanya pernah berlaku sekali para isteri Rasulullah SAW bincang, kata kita hidup susah. Jadi bila berlaku begitu, maka terus Allah Ta'ala tegur. Jadi ini kisah dia lah. Kerana itu Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang memberikan pilihan kepada isteri-isteri mereka melalui firman-Nya. Mana Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada isteri-isteri Rasulullah SAW melalui firman-Nya. Ini teguran Allah untuk mereka. Kerana mereka ni mulia. Orang rapat dengan Rasulullah SAW. Bila mereka nakkan kehidupan yang lapang, luas, maka mereka terus ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada itulah baru sekali yang mereka nak macam orang kata macam bincang-bincang sama mereka. Allah turut-turut ke ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Apa? Allah suruh Nabi SAW beritahu pada isteri baginda, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasan yang indah, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah, sagu hati. Maksudnya macam bagi mut'ah ni, maksudnya macam bagi orang kata
kalau kita kata macam pampasan, bagi hadiah. Kemudian, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau kamu nak dunia, jadi nanti kita baca dulu. Dan sekiranya kamu semua mahukan keredaan Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta nikmat kemewahan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu, pahala yang besar. Jadi apa dia? Di sini, bila para isteri Rasulullah SAW, mereka berbincang untuk nak hidup mereka senang sikit. Kan, apalah kita semua hidup susah kan. Padahal itu barulah sekali. Allah Ta'ala turun-turunkan wahyu supaya Nabi SAW sampai kepada isteri Rasulullah SAW. Apa dia? Mereka semua diberikan dua pilihan. Dua je pilihan dia. Mereka semua diberikan dua pilihan. Apa dia dua pilihan tersebut? Sama ada mereka nakkan dunia. Kalau mereka nakkan dunia, Nabi SAW kata, aku boleh bagi kamu dunia. Lepas tu aku bagi kamu last, macam kita terbagi hadiah, mut'ah. Mut'ah ni bukan yang kahwin mut'ah tu, bukan. Mut'ah ni maksudnya bagi macam satu pampasan, kan. Lepas tu aku ceraikan kamu. Kamu nak dunia, aku bagi kamu dunia, satu hadiah, kemudian kamu cerai. Tu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau kamu nak terus duduk dengan aku, maka kamu terus dalam keadaan yang macam inilah keadaan yang susah ni. Jadi itu pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada para isteri Rasulullah SAW. Bahkan walaupun itu hanya berlaku sekali. Baik. Kemuliaan dan kemurnian mereka terbukti apabila mereka memilih Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang cenderung untuk memilih dunia. Tapi Masya Allah, Allahu Akbar, lepas Rasulullah SAW bagi tahu pada mereka, kamu semua diberi dua pilihan. Sama ada nakkan dunia, cerai, atau nak terus hidup dengan aku. Tapi bila Nabi SAW berikan pilihan tu kepada seorang demi seorang, kepada para isteri Rasulullah SAW, dia kata, wahai Rasulullah, kami nak terus hidup bersama dengan abang. Kami nak terus jadi isteri abang. Kami tak nak bercerai dengan abang. Kami lagi sanggup hidup susah supaya kami dapat bersama-sama dengan abang dunia dan juga akhirat. Bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ini yang menyebabkan kemuliaan mereka. Allah Ta'ala muliakan mereka dunia dan akhirat, kan. Bila baca kisah ni, saya teringatkan kisah. Ini sebagai selingan, saya teringatkan kisah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Kita semua biasa dengar nama Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih ialah Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Kan, mula-mula naik saya Khalifah Bani Umayyah kan 14 orang semua. 92 tahun mereka memerintah. Dan Khalifah Bani Umayyah semua ada 14 orang. Yang ke-8 ialah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Beliau memerintah 2 tahun. Tahun 99 Hijrah sampai 101 Hijrah, kemudian beliau meninggal dunia. Syahid, dibunuh, diracun. Semasa beliau ni memulakan khalifah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, lepas tu naik anak dia Yazid bin Muawiyah, lepas tu naik anak dia Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, lepas tu barulah naik Marwan bin Al-Hakam, lepas tu naik Abdul Malik bin Marwan, lepas tu naik Walid bin Abdul Malik, lepas tu naik Sulaiman bin Abdul Malik, lepas tu barulah naiknya Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Beliau ialah khalifah yang terbaik dalam kalangan Bani Umayyah. Ketika zaman pemerintahannya, dunia dipenuhi dengan keadilan dan keharmonian, dan rahmat Allah bagi zaman tu. Sehingga beliau ini ramai para ulama mengatakan beliau adalah mujaddid kurun yang kedua, kerana waktu tu beliau nak masuk fasa kurun yang kedua. Tapi lepas tu awal tahun tu beliau pun telah meninggal dunia, 101 Hijrah. Baik, zaman beliau zaman yang begitu rahmat Allah Ta'ala bagi. Jadi isteri beliau ialah anak kepada Abdul Malik. Isteri beliau tu adik-beradik dengan khalifah sebelum tu. Kan, Umar bin Abdul Aziz ni kira sepupu lah dengan yang khalifah sebelum tu. Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi isteri dia tu ialah adik-beradik dengan khalifah sebelum tu. Isteri dia ni, kalau kita tengoklah dalam dunia ni, antara perempuan, wanita, yang mana wanita yang dia punya keluarga semuanya menjadi maharaja. Amirul Mukminin, keluarga dia semua maharaja. Kan? Ayah dia ialah khalifah, ialah Abdul Malik bin Marwan. Abang dia kan Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Adik dia Hisham bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik. Suami dia ialah apa dia? Ialah juga khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Maknanya nak bagi tahu wanita yang mana sekeliling dia semua maharaja, Amirul Mukminin. Tapi dia isteri kepada Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih naik jadi khalifah, isteri dia ni banyak barang kemas. Jadi khalifah yang sebelum Umar bin Abdul Aziz, ialah abang-abang isteri dia ni, atau ialah kita tak ada beradik dengan isteri dia ni, mereka lah yang bagi semua barang kemas tu. Mungkin emas banyak, apa semua, mungkin rantai, emas, perhiasan, macam-macam. Satu yang pakai, satu lagi yang tak pakai, simpan begitu banyak. Bila naik di Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih jadi khalifah, zaman tu isteri masih lagi ada lah barang-barang kemas tu. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih bagi kata 2 pada isteri dia. Apa kata 2 bagi? Beliau kata bahawa barang-barang kemas yang ada kat kau tu, semua emas perak apa semua tu yang ada tu, semua kekayaan tu, pulangkan balik kepada Baitul Mal. Kalau kau nak bersama dengan abang. Tapi kalau tak nak, pilihan kedua cerai. Nak juga tu cerai. Cerai. Aku tak, maknanya kalau kau nak, kau cerailah. Kan? Jadi itu pilihan yang kedua. Sama ada kalau nak pulangkan, tapi kalau tak nak, kalau tak nak pulangkan, maka cerai. Tapi waktu tu, apa isteri dia pilih? Isteri dia pulang dengan semua, dan kemudian lepas tu dia terus hidup bersama dengan Umar bin Abdul Aziz sampai meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz. Tapi selepas daripada itu, sebab Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, naik adik dia jadi khalifah. Naik adik dia jadi khalifah. Jadi bila adik dia naik jadi khalifah, iaitu Yazid bin Abdul Malik dan juga Hisham bin Abdul Malik naik jadi khalifah, mereka tawarkan pada kakak mereka, dulu yang barang-barang kemas yang dikembalikan semua tu dekat dekat Baitul Mal tu, kalau kakak nak, kakak ambil balik. Nak, kami boleh pulang balik, ambil balik. Tapi Masya Allah, isteri dia pun wanita solehah. Isteri dia kata, kalau aku dah pulangkan masa ketika hidup suami aku, lepas suami aku mati pun aku tak akan ambil sampai bila. Aku terus pulang, aku tak nak lagi dah barang kemas tu. Sampai bila. Jadi isteri dia pun Masya Allah, wanita yang solehah. Jadi dia tak ambil semua barang kemas tu. Dia hidup dalam keadaan yang macam tu, sederhana sampailah meninggal dunia. Ini si Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Adalah wanita macam tu. Kerana itu beliau ini dikatakan bahawa maknanya selepas Khulafaur Rasyidin, khalifah yang paling terbaik ialah Umar yang kedua, Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan lah, dia adik-adik dengan Abdul Malik bin Marwan tu. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Itu dia punya nasab dia. Okey, baik. Oleh kerana itulah tidak terjadi perbalahan. Oleh kerana itulah tidak terjadi perbalahan di antara madu-madu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ramai, melainkan sedikit pergeseran dari setengah mereka disebabkan oleh tabiat manusia biasa. Kemudian Allah Ta'ala menegur sikap tersebut, lalu mereka tidak mengulanginya sekali lagi. Kadang-kadang adalah berlaku pergeseran, tapi biasa tak ada. Kan, walaupun ada ialah sebagai hubungan madu, ada sekali-sekala, tapi bukan teruk, bukan bergaduh sampai ni. Kan, sampai tak nak bertegur, tidak. Tetapi ada berlaku, tapi itu pun yang biasa-biasa je. Macam cemburu yang biasa-biasa. Bukan sampai melampau, sampai pergi sihir orang, sampai pergi hancurkan hidup orang tu tidak. Kan ada kerana macam cakap macam ni, ada juga sekali macam bertikam lidah, tapi yang biasa-biasa dan kemudian tidak disimpan dalam hati, lepas tu habis macam tu saja. Jadi ini yang mana nak ceritakan, walaupun mereka tu hidup bermadu, tapi masya-Allah lepas tu apa yang berlaku antara mereka yang biasa-biasa saja. Hanya satu dua peristiwa yang berlaku yang kita kata Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Jadi apa dia? Bila berlaku tu Allah Ta'ala tegur. Maka itulah teguran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim melalui firman-Nya. Apa Allah Ta'ala berfirman? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Okay, apa Allah Ta'ala berfirman? Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala bagimu, kerana engkau hendak mencari keredaan isteri-isterimu. Wahai Nabi, kenapa buat macam tu? Dalam pada itu Allah Ta'ala ampunkan kesilapanmu itu, dan Allah sememangnya maha pengampun lagi maha mengasihani. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kamu, wahai Nabi dan umatmu, untuk melepaskan diri dari sumpah kamu dengan membayar denda, iaitu kafarah. Mana bila kamu sumpah, maka langgar sumpah tu ada dia punya kafarah dia. Dan Allah ialah pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan ingatlah, ni peristiwa dia lah. Jadi itu Allah Ta'ala tegur, kenapa Nabi SAW haramkan perkara yang Allah halalkan. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan apa peristiwa yang berlaku. Dan ingatlah ketika Nabi SAW memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia yang tersebut kepada seorang madunya, dan Allah Ta'ala menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi SAW, mana Allah beritahu bahawa isteri Nabi SAW itu telah pecahkan rahsia. Allah beritahu kepada Nabi. Maka Nabi SAW menegur isterinya itu, lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya itu, dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi, supaya isterinya itu tidak banyak malunya. Setelah Nabi SAW menyatakan itu kepada isterinya, maka isterinya itu bertanya, siapakah yang memberitahu hal ini kepada Tuan? Maksudnya macam mana abang tahu bahawa saya ada ceritakan rahsia ni dekat isteri lain? Lepas ni saya akan cerita kisah dia terperinci. Baik. Nabi SAW menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang maha mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya tentang segala perkara yang nyata dan yang tersembunyi. Tersembunyi. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah Ta'ala, mana kalau kamu berdua yang bagi tahu dengan yang diberitahu. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah Ta'ala, wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya, kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Dan jika kamu berdua saling membantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka yang demikian itu tidak akan berjaya. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pembelanya, mana Allah Ta'ala akan bantu Nabi SAW. Dan selain daripada itu, Jibril serta orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman, dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. Ini maksudnya penolong Nabi SAW. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, sama ada meliputi yang janda dan yang anak dara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, ini bila kita baca kisah ni, kena terangkan juga apa sebenar kisah ni. Kisah ni turun dengan nama Surah At-Tahrim juzuk 28. Surah At-Tahrim juzuk 28. Dalam Surah At-Tahrim ni Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, wahai Nabi, kenapa kau haramkan satu perkara yang Allah halalkan? Perkara tu Allah Ta'ala halalkan, kenapa kau haramkan pada diri kau? Jadi Allah Ta'ala tegur. Apa cerita di sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala? Okey, menurut ulama tafsir, ada dua asbabun nuzul bagi kisah ini. Okey, satu pertama asbabun nuzul yang dalam kitab hadis sahih dalam Bukhari ada diterangkan. Asbabun nuzul bagi kisah ini ialah kerana apa dia? Dia kisah dia satu ketika Nabi SAW suka datang kepada rumah isteri Nabi SAW. Siapa dia? Iaitu
iaitu siapa? Iaitu Sayyidatina Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Zainab radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada minum madu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pergi kepada rumah Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi bila Hafsah radhiyallahu anha tengok tu, Hafsah tanya, abang pergi ke rumah Zainab tu buat apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku minum madu. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pergi rumah Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi juga rumah Zainab. Nabi pergi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua orang isi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Sayyidatina Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mereka macam cemburu. Nabi sallallahu alaihi wasallam asyik duduk pergi rumah Zainab binti Jahash minum madu. Dua-dua isi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buat pakatan. buat apa? Buat rancangan. Apa rancangan yang mereka buat? Mereka kata macam inilah, kalau nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah aku, kau kata bahawa mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ada bau yang tak sedap, bau macam bau busuk. Jadi kalau pergi ke rumah kau pun kau kata benda yang sama. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah Zainab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada minum madu. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah Hafsah. Hafsah macam pura-pura kata, ni abang minum apa ni? Macam bau tak sedap mulut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tak minum apa-apa pun. Aku hanya minum madu je. Dan madu dah ada busuk. Lepas tu pergi rumah Aisyah radhiyallahu anha pun cakap benda sama. Padahal diorang dua dah pakat. Abang minum apa ni? Macam busuk mulut. Mereka cemburu. Bila dengar tu, Nabi SAW pun terus tengok busuk. Jadi Nabi SAW bersumpah. Baginda bersumpah bahawa baginda tak nak lagi minum madu. Tak nak lagi minum madu. Sedangkan madu tu perkara yang Allah halalkan. Bila berlaku begitu, Allah terus turunkan ayat, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi, Nabi SAW lah. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan perkara yang Allah halalkan? Makna madu tu Allah halal, kenapa kau pergi haramkan pada diri kau? Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi lah bahawa apa yang berlaku di antara isi Nabi SAW. Apa dia? Iaitu satu orang tu pergi, apa dia? Nabi SAW pergi menyampaikan rahsia pada isteri dia bahawa baginda SAW pergi ke rumah minum madu. Jadi kemudian isteri Nabi SAW ni telah pergi apa dia? Sampai kepada isteri yang lain. Kemudian mereka buat pakatan, iaitu Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ni ialah menurut setengah ulama inilah sababun nuzul pada kisah ni. Jadi lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah batalkan balik sumpah Nabi tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu. Ini satu sababun nuzul lah yang disebutkan. Maknanya apa dia? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan itu ialah apa dia? Minum madu. Kerana dua orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mereka mengatakan bahawa bau dia busuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya telah batalkan balik sumpah tersebut setelah ditegur oleh Allah Taala. Tapi angkara dia kerana dua orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ada sababun nuzul yang lain yang diriwayatkan dalam kitab hadis yang lain, walaupun tak sampai tahap dari segi kedudukan hadis, tak sampai tahap sahih, tapi juga disebutkan oleh Imam Suyuti, disebutkan oleh Imam Imam Mahalli lah, Imam Mahalli. Dalam jalan lain lah, dalam jalan lain. Imam Mahalli buat juzuk yang seterusnya, juzuk yang 15 akhir, itu Imam Mahalli. Jadi Imam Mahalli rahmatullahi alaih dia sebutkan sababun nuzul kepada surah ini ialah satu kisah yang lain. Apa dia? Satu ketika Nabi SAW berada di rumah Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha ni anak Sayyidina Umar. Jadi Hafsah radhiyallahu anha minta izin pada Nabi untuk keluar pergi ziarah ibu bapa dia. Rumah pun dekat dia, rumah tak jauh pun. Untuk pergi ziarah ibu bapa dia. Maka Nabi SAW izinkan. Dan pada ketika itu, ketika Nabi SAW berada kat rumah Hafsah, maka datang hamba Rasulullah SAW yang bernama Mariah tu. Mariah, kan sebelum ni kita ada baca Mariah Al-Qibtiyah. Mariah ni iaitu hamba yang dihadiahkan oleh Muqawqis, Raja Mesir, kepada Rasulullah SAW. Jadi Mariah ni datang, dan bila dia datang, dia masuk dalam rumah Hafsah radhiyallahu taala anha. Tapi Hafsah waktu tu tak ada. Nabi SAW pun bersama dengan Sayyidatina Mariah radhiyallahu anha dalam rumah Hafsah. Tengok waktu tu Hafsah pun balik. Dan dia bila balik, tengok rumah dia dalam keadaan berkunci, bilik dia dalam keadaan berkunci. Tengok bila pintu dibuka, dia tengok Nabi SAW ada bersama dengan Mariah. Maka Hafsah radhiyallahu taala ada begitu macam hati dia begitu macam marah. Dia kata, apa wahai abang buat ni kat rumah saya, kat rumah saya. Sedangkan abang tak pernah buat perkara ini kat rumah orang lain.
pun. Jadi waktu tu Nabi SAW begitu kesal dengan perkara tersebut. Nabi SAW pun telah haramkan untuk mewati. Wati maksudnya bersetubuhlah kita bersama dengan Maryah, dengan hamba ni. Maka Nabi SAW terus haramkan. Bagi kata aku haramkan diri aku, bagi Nabi SAW bersumpah, aku haramkan diri aku untuk tak nak bersama dengan hamba perempuan ni. Jadi lepas tu Nabi SAW bagi tahu pada Hafsah jangan cerita dengan orang lain. Tapi tengok Hafsah radhiyallahu anha telah cerita kepada kawan karib dia juga madunya, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi jadi sedangkan Nabi SAW dah pesan jangan cerita. Tapi tengok dah cerita kepada orang lain. Lepas tu Allah Taala telah turunkan ayat, Allah tegur Nabi SAW dan Allah Taala juga beritahu apa yang berlaku. Satu pertama Allah tegur Nabi SAW. Allah tegur Nabi, Allah kata, wahai Nabi, kenapa kau haramkan perkara yang Allah halalkan? Apa dia perkara yang Allah halalkan, iaitu bersetubuh dengan hamba, itu halal. Kenapa kau haramkan? Itu pertama Allah Ta'ala tegur. Kemudian Allah bagi tahu pada Nabi SAW bahawa Hafsah dah pecahkan rahsia. Dia dah bagi tahu dengan isteri yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah Allah Ta'ala tegur. Jadi waktu tu bila Nabi SAW bagi tahu dengan Hafsah pun terkejut. Itu siapa yang bagi tahu? Itu yang Nabi kata dalam ayat tu, qala nabba'ani al-alimul khabir, yang bagi tahu ialah siapa? Yang bagi tahu ialah Allah Taala bagi tahu. Jadi ini kisah yang kedua lah. Ini ialah sababun nuzul yang kedua menurut setengah ulama tafsir. Jadi yang pertama ialah kita kisah minum madu, iaitu itu berkaitan dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Yang kedua ialah berkenaan dengan iaitu berkenaan dengan Maryah al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha, yang ini disebutkan dalam tafsir Jalalain. Disebutkan dalam tafsir Jalalain. Tapi Allah Maha tahu menurut para ulama tafsir yang lain, mereka kata kisah yang pertama itu lebih sahih lah. Iaitu apa dia? Iaitu kisah sababun nuzul pada At-Tahrim, surah Tahrim ni ialah kerana yang Nabi SAW haramkan diri Nabi SAW minum madu. Bukannya Nabi SAW haramkan diri Nabi untuk bersama dengan Maryah radhiyallahu taala anha. Tapi lepas tu Allah Taala juga telah bagi tahu berkenaan dengan kita kata kafarah sumpah. Maknanya kita untuk menghalalkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam daripada sumpah tersebut. Cuma para ulama ada juga ikhtilaf, adakah kafarah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ataupun tidak. Okey, jadi ini antara kisah kita kata istilah dia asam garam. Asam garam dalam hidup rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sikit sebanyak berlaku. Tapi tak ada berlaku sampai tahap teruk sangat. Zaman sekarang lain. Zaman sekarang sampai tak bertegur semua hidup. Tak bertegur semua hidup tu pun okey lagi. Ni sampai tahap hantar sihir. Atau sampai tahap berlakunya sampai bergaduh tu antara keluarga. Tapi dalam kehidupan Nabi SAW rumah tangga baginda, walaupun isteri baginda SAW bermadu, tapi tak ada sampai tahap yang mana mereka bergaduh melibatkan keluarga atau mencaci, maki-maki, tak bertegur siapa semua hidup, dan lebih jauh daripada itu lagi tak ada sampai tahap mereka menyihir orang lain. Jadi ini menunjukkan betapa hebatnya para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan wanita-wanita yang dipilih oleh Allah Taala, wanita istimewa dan juga wanita yang mulia. Baik. Akhirnya penulis berpendapat, penulis iaitu pengarang ni lah kitab ni, Syekh Safiur Rahman Mubarakhuri ni. Akhirnya penulis berpendapat tak perlu dibincangkan isu tentang prinsip poligami. Satu lagi iaitu pengarang kitab ni kata, aku tak nak sentuh panjang lebar lah pasal poligami. Mana Nabi SAW hidupkan ramai isteri. Siapa yang melihat kepada cara hidup orang-orang Eropah yang terlalu menentang poligami, kemudian membandingkan, kalau siapa tengok kehidupan orang Eropah, kemudian dia lihat bagaimana dengan kemudian dia membandingkan dengan insiden-insiden malang yang mereka alami, skandal dan jenayah-jenayah keji yang mereka lakukan, serta bala bencana dan keadaan tidak menentu dalam masyarakat mereka akibat tersasar daripada prinsip ini, maka keadaan itu sudah cukup memadai untuk kita memahami tentang hikmah di sebalik poligami tersebut. Kita tidak perlu lagi berbincang panjang dan mengemukakan hujah-hujah lain. Cara kehidupan orang Eropah itu sendiri adalah bukti paling jelas tentang keadilan prinsip poligami ini. Sesungguhnya dengan melihat kepada kehidupan mereka yang porak-peranda,
akan menjadi iktibar bagi mereka yang mahu menggunakan akal fikiran. Ini antara perkara yang kadang biasanya, terutamanya geng orang, golongan orientalis, ataupun golongan liberal dan seumpama mereka, geng-geng orang-orang yang mana nak mendatangkan syubuhat, orang-orang yang nak mendatangkan kekeliruan kepada Islam. Antara perkara yang paling selalu mereka mengkritik Rasulullah SAW, di samping perkara lain, antara dia ialah Nabi SAW mempunyai ramai isteri. Ini antara perkara yang mana kalau kita baca, para ulama' dah jawab dah. Berkenaan dengan Nabi SAW, kenapa Nabi SAW beristeri ramai. Itu pertama. Yang kemudian para ulama' juga dah jawab panjang lebar kenapa Nabi SAW kahwin lebih dari 4 orang. Itu semua para ulama' dah jawab. Sama ada kita tak tahu ataupun kita tak tahu. Kalau yang belajar, yang mengaji, yang baca tahu. Tapi kalau tak mengaji, tak adalah tahu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, dia di pengarang kitab ni kata, saya tak nak bincang panjang lebar pasal poligami ni. Tapi sebagai satu jawapan ringkas lah. Kalau hari ni, kalau ada orang kata, Nabi SAW kenapa kahwin ramai kan? Na'uzubillah, sampai ada antara mereka kata, oh dia ambil kahwin tu kerana nak lempiaskan keinginan hawa nafsunya. Sebelum ni pun dah dijawab. Kita dah baca beberapa minggu lepas. Tapi tengok dia isteri ramai. Dan kenapa Islam berikan kebenaran isteri ramai, poligami 4 orang? Jadi di sini mungkin isu ni bagi wanita mungkin sensitif, mereka tak suka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, kalau nak mudah faham, ialah kita tengok kehidupan orang kafir. Orang kafir konon menegakkan prinsip keadilan pada logik akal mereka. Mereka kata, oh tak boleh, kena setia pada isteri yang satu. Ini mereka perjuangkan. Mereka kata, mana ni kan, satu isteri. Tapi kalau tengok hidup mereka sini, masyarakat barat, masyarakat Eropah, mereka punya kata satu isteri, tetapi dalam masa yang sama berapa banyak mereka melakukan perhubungan dengan isteri yang ada tu pun kadang tak kahwin, dan dalam masa yang sama berapa banyak mereka melakukan perhubungan dengan wanita lain. Kan? Dengan wanita lain berapa banyak perhubungannya. Dan berapa banyak anak zina yang lahir daripada mereka, di kalangan mereka. Tak ketahuan kalau dikatakan barat, kalau kita tengok hidup mereka, kerana orang Islam, orang yang masyarakat sana, mana ada kahwin? Semua hidup, semua kita tak anak hasil zina. Anak zina dan anak rogol. Semua di sana berlaku. Di sana berlaku begitu banyak, tak terkawal. Tapi mereka konon perjuangkan, oh satu, monogami satu. Tetapi wanita yang mereka bersama begitu banyak. Satu orang lelaki tak tahu berapa puluh wanita yang dia dah pernah bersama dengan wanita tersebut. Dan wanita itu merelakan dirinya tanpa ada apa-apa hasil ikatan. Tetapi dalam Islam, benarkan poligami. Itu pun bukan dibuka macam itu saja. Bagi siapa yang ada keinginan, maka dibenarkan. Tapi pun ada had 4. Dan had 4 tersebut juga bukan begitu saja. Adanya akad nikah. Dan adanya di selepas akad nikah itu tanggungjawab. Iaitu nafkah dan sebagainya. Bukan lepas macam itu saja. Tapi kalau mereka, apa? Kadang-kadang mereka bersama dengan satu orang wanita yang lain. Lepas tu lepas macam itu saja. Kalau kata nak kahwin, tak nak kahwin nak. Padahal ada lagi kadang-kadang bersama pun tak ada kahwin pun. Dan duduk sekali, maka kadang-kadang dah dikira sebagai satu keluarga. Masyarakat barat, kahwin pun tak ada. Kan? Maksudnya kalau dengan agama mereka pun tak ada kahwin langsung. Kan? Duduk sekali, dah duduk sekali, rasa suka sama suka, maka itu dah kira satu family. Lepas tu kadang-kadang rasa benci. Macam tu lepas. Lepas macam tu saja. Jadi kita boleh tengok betapa hinanya dan kotor dan jijiknya kehidupan mereka yang konon memperjuangkan keadilan pada akal fikiran mereka dengan mereka menegakkan prinsip monogami. Mana kahwin satu. Padahal yang satu monogami itu pun tak kahwin. Majoriti tak kahwin. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, apa yang saya nak tegaskan ialah, okey, mungkin ada orang wanita mungkin dia kata, oh tak boleh, itu tak adil apa semua. Okey, itu wanita cakap. Tapi walau bagaimanapun, ialah daripada Allah Ta'ala, Allah benarkan. Dan Allah buat tu, benarkan itu, pasti di situ adanya hikmah untuk menjaga agama Allah Ta'ala.
Pasti ada nikmah untuk menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Islam bagi kebenaran tersebut, pasti di situ tersimpan hikmah yang begitu besar. Cuma tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Taala, siapa nak, mana ada kebenaran dalam Islam. Tapi kalau siapa tak nak, silakan juga, tak ada masalah. Dia bukan paksaan. Tapi kalau Barat mereka menentang, itu sebenarnya sengaja untuk memburukkan Islam. Padahal dalam Islam itulah yang paling menjaga hubungan kekeluargaan. Mana bagi siapa yang memerlukan perkara tersebut. Baik, sampai itu saja kuliah kita pada malam ini, kerana depan tu dah masuk sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tajuk last lah ni. Kan sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni betul dah boleh. Lepas tu dah habis dah kitab ni, masuk tajuk last dah ni. Depan ni nanti kita baca sifat dan akhlak akhlak Rasulullah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita boleh habis kan nanti. Ni saya rasa dalam beberapa kuliah kitabnya habis. Nanti tengoklah kita bincang nak baca kitab apa pula. Ada soalan dua topik sikit. Adakah Sayyidina Al-Bara' bin Malik Al-Ansari merupakan adik kepada Sayyidina Anas bin Malik? Ustaz, tak. Sayyidina Bara' bin Malik Al-Ansari bukan adik kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan. Orang lain-lain. Sayyidina Anas bin Malik ada adik dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur tu, yang dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil madza fa'ala Nughair ya Aba Umair. Tapi ini tu orang lain-lain. Baik. Ada lain soalan lagi? Ada apa soalan lagi sebelum kita tutup majlis? Ada apa soalan lagi? Kalau ada persoalan boleh tulis dulu, saya datang balik. Tunggu sekejap. Kalau ada persoalan boleh tulis dulu, saya datang balik. Sesiapa kalau ada soalan dalam tempoh 5 minit, boleh tulis dulu, nanti saya datang balik sekejap. Okey, baik. Okey, tadi soalan Bara' bin Malik atau Bara' bin... Sekejap. Sebentar. Saya lihat balik soalan tadi. Sayyidina Bara' bin... Sekejap sebentar. Sekejap. Ada 2 soalan. Okey, kita habiskan beberapa soalan ni saja. Tadi soalan berkenaan dengan Sayyidina Bara' bin Malik kan? Bukan Bara' bin Azib kan? Bara' bin Malik. Okey, maafkan saya Abang Iqmal, maafkan saya. Betul Sayyidina Bara' bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu ni adik-beradik dengan Sayyidina Anas bin Malik. Adik-beradik seibu sebapa. Bara' bin Malik adik-beradik seibu sebapa. Sayyidina Anas bin Malik bin Malik bin An-Nadhr. Anas bin Malik bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Bara' bin Malik betul adik-beradik.
adik-beradik. Adik-beradik si ibu sebapa. Sayyidina Bara' bin Malik bin An-Nadar. Adik-beradik. Bara' bin Malik bin An-Nadar Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau ialah adik-beradik si ibu sebapa dengan apa? Dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini syahid dalam peperangan Yamamah. Beliau syahid dalam peperangan Yamamah. Bara' bin Malik radhiyallahu anhu, beliau syahid dalam peperangan Yamamah. Dalam peperangan Yamamah, iaitu peperangan dengan petentera Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi beliau ni syahid dalam peperangan tersebut. Ni zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada berlakunya peperangan Yamamah, iaitu berperang dengan tentera Musailamah Kadzdzab. Dan waktu tu beliau syahid dalam peperangan tersebut tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Jadi beliau ini juga dikatakan bahawa beliau ini suaranya merdu. Suaranya merdu. Zaman dulu beliau macam selalu baca syair untuk, syair ni maksudnya macam satu lagu untuk menggerakkan unta supaya unta ni bergerak cergas dalam perjalanan safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, itu berkenaan dengan Sayyidina Bara' bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kemudian soalan dia, jika di zaman kita ini sudah sampai mujadid yang keberapa? Wallahu alam, Allah Taala Maha tahu berapa mujadid yang dah berlalu. Para ulama juga ada bincangkan berkenaan dengan mujadid ni. Imam Suyuti rahmatullahi alaih juga ada tulis kitab berkenaan dengan perkara ini. Tapi berkenaan dengan mujadid ni, mungkin ada mujadid yang mana dia punya kesan tajdid ni itu, ataupun usaha dilakukan itu ialah mungkin maknanya merangkumi banyak negara dalam dunia, sampai bahkan satu dunia. Kan, macam contohnya macam ulama kata imam mazhab sampai satu dunia. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa dia tak satu dunia, mungkin satu kawasan saja, satu tempat saja, ataupun negara saja, yang maksudnya dia agak terbatas. Ini Allah Maha tahu. Tetapi berapa banyak mujadid yang dah berlalu, itu sukar untuk kita nak tentukan berapa orang. Tetapi para ulama ada juga tulis, ada mujadid-mujadid yang kesan daripada dakwahnya ataupun kesan daripada usahanya menegakkan Islam tersebar luas ke satu dunia. Antara contohnya imam mazhab, antaranya Umar bin Abdul Aziz, dan juga yang datang selepas-selepas daripada itu. Kalau kita tengok banyaklah, bahkan mungkin juga di satu zaman ada beberapa mujadid di tempat yang berbeza. Mungkin contoh kata tahun sekian, di tempat yang berbeza ada mujadidnya. Contoh kata mungkin belah-belah negara Arab, atau belah benua India, atau mungkin di belah Arab Afrika. Jadi ada mujadid-mujadid yang berlainan. Ini Allah Ta'ala Maha tahu. Jadi berapa semua mereka itu ialah susah nak dispesifikkan. Cuma ada riwayat yang disandarkan pada Nabi SAW bahawa baginda SAW bagi tahu bahawa dalam setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan bangkitkan orang yang mana memperbarui urusan agama Rasulullah SAW. Itu kita panggil dengan mujaddid. Itu. Okey, jadi soalan seterusnya, perkahwinan zaman Nabi SAW, adakah perlu wali dan saksi? Ini wali dan saksi. Nabi SAW kahwin ada wali dan juga adanya saksi, kecuali Sayyidatina Zainab binti Jahash tu Allah Ta'ala yang kahwinkan. Allah Ta'ala yang kahwinkan. Dan juga perkahwinan kerana wali dan saksi ni juga kerana sabda Rasulullah SAW, kan, la nikah illa biwali, tidak ada nikah melainkan dengan wali. Dan juga kena ada dua saksi. Jadi itu juga sabdaan Rasulullah SAW. Kerana itu dalam mazhab Syafi'i, nikah ada wali dan juga kena ada dua orang saksi. Dan itu juga berlaku pada Rasulullah SAW zahirnya daripada apa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Kecuali Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, beliau punya nikah dengan Rasulullah SAW, Allah yang kahwinkan. Allah Ta'ala yang kahwinkan. Kerana itu beliau berbangga. Beliau kata orang lain semua kahwin dengan wali, tapi aku dinikahkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, nanti mungkin berkenaan dengan pertanyaan umum, selepas khatam nak pakai kitab apa, kita bagi khatam lah. Nanti khatam saya sampaikan apa kitab nak pakai. Sebab saya juga sedang berfikir juga kitab apa nak pakai, tapi insya-Allah kita juga baca berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita baca hadis yang berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu alam, sampai itu sahaja. Okey, jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Sampai itu sahaja.
Tadi berkenaan dengan soalan tu, Sayyidina Barak tu syahid tahun 20 Hijrah atau tahun 19 Hijrah. 20 Hijrah atau 19 Hijrah. Baik, beliau syahid di Tustar. Okey. Wallahu alam. Okay, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.